Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada tazkirah kita pada hari ini masih lagi dalam membicarakan tentang bab puasa. Dan apabila datang bulan Ramadan, kita sering mendengar para tazkirah, pentazkirah membacakan ayat Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Mana membicarakan tentang kewajipan berpuasa. Dan kita juga sering mendengar daripada mereka yang tidak suka dengan peraturan sistem dan cara hidup Islam ini, mengkritik. Kadang-kadang kau kritikan mereka tentang bagaimana Islam ini memaksa-maksa umat ini supaya melakukan sesuatu yang sepatutnya tidak berlaku. Umat Islam ini memaksa umatnya berlapar dahaga dalam 12, 13, 14 jam sehari semalam. Mana lebih daripada separuh 24 jam itu. Umat Islam ini seolah-olah dipaksa mengikut peraturan yang ketat dalam solat 5 kali sehari semalam. Umat Islam ini seolah dipaksa membayar zakat, mengeluarkan wangnya untuk memberi bantu kepada fakir miskin. Umat Islam ini seolah dipaksa untuk mengerjakan haji, pergi ke Mekah, dan tawaf, sa'i, wukuf dan Arafah. Seolah-olahnya ia satu peraturan-peraturan hidup yang mencengkam, yang membebankan. Yang harus kita faham ialah di sana syariat Islam yang adil ini telah turun oleh Allah SWT kerana Allah sendiri memahami makhluk yang dinamakan manusia ini, memahami naluri atau fitrah manusia itu sendiri, dan ciptaan-ciptaan undang-undang yang dicipta oleh Allah SWT adalah merupakan undang-undang yang dapat membentuk sikap, akhlak, yang dapat mengawal dunia ini. Telah jadikan manusia ini sebagai khalifah dan dunia yang memerintah alam ini. Kerana itu memerlukan peraturan-peraturan yang adil lagi bijaksana daripada penciptanya, Khaliq, Allah SWT. Jadi konsep dalam berpuasa ini kita lihat utama atau keutamaan menahan diri daripada lapar dan dahaga. Di mana kita percaya ramai di antara manusia ini yang kaya raya, yang punya kekuasaan, yang punya kemewahan hidup, apa sahaja yang dia mahu diperolehnya. Orang kata petik dengan jari akan dapat. Jadi dia tidak merasakan bagaimana perit, bagaimana susahnya orang-orang yang tidak dapat peluang, orang yang mencari nafkah dengan tulang empat kerat dia, mencari penghidupan. Bukan saja menanggung diri dia, tetapi menanggung keluarga, menanggung keluarganya sendiri dalam hal soal makan minum dan sebagainya.
termasuk berpakaian. Jadi di sana, harta yang diterima oleh orang-orang yang lain di negeri, yang dapat keistimewaan atau dapat peluang merebut kekayaan dunia ini, di sana dalamnya ada sebahagiannya adalah untuk manusia yang lain, untuk fakir miskin. Jadi termasuk juga bab makan minum tadi, orang-orang yang merasakan dirinya begitu mewah, begitu hebat, begitu berkuasa, petik dia dapat sesuatu. Apabila disyariatkan mereka itu berpuasa, mereka akan dapat rasakan bagaimana pahitnya, bagaimana sukarnya seorang itu apabila tidak dapat makan dan minum. Maka dia akan teringat bahawa bagaimana mereka yang tertindas di muka bumi ini, bagaimana orang-orang yang tidak dapat menikmati atau tidak dapat peluang-peluang untuk merebut kekayaan dalam sebuah negara di muka bumi ini. Bagaimana mereka itu menanggung keperitan, lapar dan dahaga dalam proses mereka mencari penghidupan. Jadi timbul di situ rasa kasihan bulas. Timbul dari situ rasa kasihan untuk membantu mereka yang kurang bernasib baik ini. Inilah konsep Islam. Konsep yang ditegakkan oleh Islam di atas peraturan Allah yang mencipta kita sebagai insan di muka bumi ini. Jadi kita lihat bahawa di sana banyak lagi orang-orang tidak bernasib baik yang memerlukan makan dan minum, yang kita akan dapat rasakan sendiri bagaimana dalam sebulan berpuasa ini untuk melatih diri kita, untuk mengetuk pintu hati kita, untuk kita memikirkan bahawa bagaimana keperasaan orang-orang yang tidak bernasib baik di muka bumi ini dalam bab makan dan minum. Tuan-tuan dan puan-puan, dan satu kisah yang menarik daripada Abu Hurairah, salah seorang daripada ahli sufah, iaitu orang yang tinggal di pinggir masjid, yang tidak ada keluarga dan harta. Para sahabat yang sentiasa mengabdikan dirinya kepada Islam, mengabdikan dirinya kepada tazkirah, ilmu-ilmu yang diberikan oleh Rasulullah SAW di Masjid Madinah, mengabdikan diri mereka kepada perintah-perintah Allah, perintah-perintah jihad, memerangi musuh-musuh Islam yang mahu menyekat atau mahu menghapuskan sistem Islam di muka bumi ini. Mereka golongan ahli sufah. Salah seorangnya lah Abu Hurairah, di mana diceritakan bahawa pada satu hari Abu Hurairah begitu lapar, terlalu lapar. Jadi datang pada masa itu Sayyidina Umar. Maka Abu Hurairah pun mampir ke Sayyidina Umar dan berbicara sesuatu tentang Islam. Dan sengaja dibicarakannya lama-lama supaya Sayyidina Umar memahami bahawa beliau telah terlalu lapar, tidak makan. Tetapi Sayyidina Umar berlalu begitu sahaja. Datanglah kemudian Sayyidina Abu Bakar, dan begitu juga dibuat oleh Abu Hurairah agar Sayyidina Abu Bakar memahami bahawa beliau lapar dan dapat membuat sesuatu untuk membantu beliau menahan laparnya. Tetapi Sayyidina Abu Bakar berlalu begitu saja. Kemudian datanglah Rasulullah SAW melewati Abu Hurairah. Dan daripada raut wajah Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW memahami bahawa beliau sedang lapar. Seorang Nabi, seorang pemimpin negara pada waktu itu.
Seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Dia memahami daripada riak muka. Salah satu sifat Nabi ialah fatanah, bijak, cerdik. Dia lihat je dia tahu bahawa Abu Hurairah sedang kelaparannya amat sangat. Maka Rasulullah SAW pun memanggil Abu Hurairah dan pergi ke rumah baginda. Baginda bertanya kepada salah seorang isterinya, adakah sebarang makanan yang boleh dimakan? Maka isterinya menjawab, isteri baginda Rasulullah SAW menjawab, sebentar tadi ada seorang menghadiahkan kepada kamu sebekas susu. Satu bekas susu untuk kamu, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan Abu Hurairah memanggil semua mereka yang ada, semua ahli sufah yang berada di masjid itu, datang kepada Rasulullah untuk menjamu sebekas susu. Jadi Abu Hurairah pun merasa heran, bagaimana sebekas susu ini boleh menampung jumlah yang banyak ini untuk diminum oleh mereka. Jadi baginda Rasulullah SAW memerintahkan Abu Hurairah memberi bekas susu tersebut dari seorang ke seorang untuk mereka minum sepuasnya. Mereka minum sepuas-puasnya sehingga habis ahli sufah tersebut meminumnya. Tetapi mengherankan Abu Hurairah ialah masih ada lagi susu di dalam bekas tersebut. Dan Rasulullah menyebut, "Ishrab ya Abu Hurairah. Minumlah kamu, wahai Abu Hurairah. Minumlah sepuas kamu. Minum." Abu Hurairah pun meminum sepuasnya sehingga hilang rasa laparnya. Dan dia lihat masih ada lagi dalam bekas tersebut susu. Dan dia serahkannya kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pun meminumnya. Lihat, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana seorang Rasulullah, pesuruh Allah, seorang Nabi, seorang pemimpin, seorang ketua negara waktu itu, walaupun beliau susu tersebut adalah susu yang dihadiahkan kepada beliau, tetapi dia kongsinya bersama dengan ahli sufah, dengan rakyat jelata terlebih dahulu, terutamanya kepada Abu Hurairah sendiri, sehingga mereka itu puas meminumnya. Dan barulah Nabi sendiri minum susu tersebut. Ini adalah mukjizat, tunjukkan kepada Allah oleh Allah SWT oleh Rasulnya, di mana rezeki itu adalah pada Allah. Hadza min indillah, ini adalah semua daripada Allah. Dan nak tekankan sini bahawa apabila disebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu syam, itu berpuasa bulan Ramadan, sebagaimana diwajibkan juga kepada orang-orang yang dahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ini intipatinya, mudah-mudahan. Mana orang yang betul menghayati puasa ini akan menjadikan mereka itu orang-orang bertakwa. Apakah yang bertakwa? Orang bertakwa ialah orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa ini natijah dia iaitu menjurus menjadikan seorang itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah sepanjang hidupnya, sehingga beliau adalah menampakkan mereka ataupun kita ini semua ini adalah orang-orang beriman, orang percaya, yakin dengan Allah SWT, yakin dengan janji-janji Allah SWT, yakin dengan peraturan-peraturan Allah SWT,
yang membawa kepada kebaikan kepada diri, keluarga, masyarakat dan seluruh dunia ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.